Seorang komunis wanita yang tercedera telah berjaya melemparkan sebutir bom tangan ke arah mereka dan hinggap betul-betul di sisi Kapten Zainal, mengakibatkan sebuah letupan yang bergempita. Operasi ini dijalankan di kawasan Gubir Kedah bersempadan dengan Thailand. Pada ketika itu, lokasi ini sedang rancak menjadi kawasan gerakan bagi Regimen ke-8 Parti Komunis Malaya PKM untuk menjalankan aktiviti rentas sempadan serta aktiviti ulang bekal mereka. Kawasan ini juga turut didaftarkan sebagai kawasan hitam kerana banyak insiden pertempuran di antara pengganas komunis dan pasukan keselamatan, termasuk insiden pada 26 April 1976 yang mana sebuah helikopter Nuri milik Angkatan Tentera Malaysia telah ditembak jatuh oleh komunis, mengorbankan 7 pegawai dan 4 anggota. Operasi kali ini disertai oleh Kompeni Alpha Batalion ke-17 Regimen Askar Melayu Diraja atau 17 Melayu dan diketuai oleh Kapten Zainal bin Abdul Rashid selaku ketua kompeni. Mereka sangat tekun melaksanakan rondaan rutin di substesen Gubir sejak 14 Mei 1976. Unggas pagi sungguh mempesonakan haluan pendengaran. Inilah satu-satunya hiburan yang dapat didengari di dalam hutan nan tebal itu. Anggota-anggota Kompeni Alpha 17 Melayu bangun awal pada pagi ini. Setelah solat subuh, mereka telah pun bersedia untuk menjalankan rutin pangkalan seperti lazimnya. Kumpulan-kumpulan ini akan dipecahkan mengikut platun. Ada platun yang akan meronda, manakala kumpulan yang tinggal di pangkalan akan melaksanakan pentadbiran di pangkalan. Maka mereka yang tinggal di pangkalanlah yang akan menjadi pertahanan jika berlakunya serangan mengejut daripada pihak musuh. Sang fajar dengan perlahan-lahan menyingsing. Hari ini perasaan mereka sememangnya bersemangat kerana jadual untuk ulang bekal bakal tiba sekitar tengah hari melalui pesawat Nuri. Di dalam ulang bekal itu nanti, mereka akan dapat rangsum bungkusan kering yang baru. Namun, bukan itu sahaja yang bakal mereka nanti-nantikan ialah jika berkemungkinan ada terselip surat dari isteri tersayang atau kiriman-kiriman yang lain. Itu sahajalah yang menjadi pengubat rindu setelah sekian lama bertugas di perbatasan. Kapten Zainal dikenali sebagai seorang yang taat kepada ajaran agama. Tasbih tidak pernah lepas dari tangan. Setiap kali masuk waktu solat, dia akan memperingati anggota-anggota di bawah pimpinannya untuk menunaikan kewajipan solat 5 waktu. Anggota-anggota Kompeni A 17 Melayu pula sememangnya sering menunjukkan sifat-sifat kepewiraan dan taat setia yang tinggi kepada pegawai atasan mereka itu. Di dalam pangkalan pada pagi itu masih lagi sibuk dengan rutin-rutin harian pangkalan. Beberapa anggota diarahkan untuk membuat water party secara taktikal. Sentri akan dihantar terlebih dahulu untuk memastikan kawasan mengambil air selamat dan terkawal. Setelah anggota water party tiba di sungai, mereka akan mengisi pek air dengan secara bergilir-gilir. Di pangkalan, Kapten Zainal tiba-tiba tersentak tatkala terdengar beberapa das tembakan menembak ke arah anggota yang sedang mengambil air. Kapten Zainal sangat pasti kalau tembakan itu ialah tembakan daripada musuh dengan pengalamannya setelah banyak kali terlibat dengan operasi-operasi sebelum ini. Kopra Adnan, hang pergi cek semua sekali anggota yang pergi ambil air tadi, ada tak anggota cedera? Tengok sekali anggota yang di pangkalan. Tengok peralatan semua sekali anggota. Kapten Zainal memberi arahan kepada ketua seksyen di dalam kompeninya itu. Kopra Adnan mengangguk dan pingkas melaksanakan arahan pegawainya itu. Tuan, semua anggota dan peralatan berada di dalam keadaan yang baik, balas Kopra Adnan setelah membuat pemeriksaan. Ternyata tembakan dari PGK itu tersasar dan mereka telah pun melarikan diri. Setelah itu, beliau membuat keputusan untuk membawa beberapa anggota untuk menyiasat punca tembakan itu. Kopra Adnan, nanti bawa beberapa kali anggota, kita pergi siasat tempat lokasi tembakan tu. Engkau bawa sekali Adnan, Awang dan Arifin. Yang lain semua tinggal di pangkalan, ujar Kapten Zainal kepada Kopra Adnan. Arahan itu sekali lagi dituruti oleh Kopra Adnan. Selepas itu, Kopra Adnan bersama 3 lagi yang lain melapor kepada Kapten Zainal.
Dia pun memberikan perintah ringkas serta taklimat berkenaan apa yang perlu mereka perbuat sepanjang penjejakan nanti. Pada mulanya, pergerakan mereka didahului oleh Private Arifin sejauh 100 meter di hadapan, diikuti oleh Kapten Zainal. Dengan penuh berhati-hati dan setiap langkah disusun dengan cermat agar tidak mengeluarkan bunyi yang kuat. Selepas itu, Private Razali pula mendahului sebagai anggota peninjau. Taktik yang digunakan ialah bypass. Setelah itu, Kapten Zainal sendiri yang mendahului sebagai peninjau. Begitulah taktik yang sering digunakan ketika sedang membuat rondaan di dalam satu kumpulan yang kecil. Pada satu ketika mereka tiba di satu permatang, Kapten Zainal selaku peninjau hadapan pada ketika itu, terdapat beberapa ekor ungka yang seakan-akan terbubar meloncat-loncat ke pokok-pokok yang lain. Di dalam benak hati Private Arifin berat menyatakan bahawa ada sesuatu yang mengganggu ungka-ungka tersebut. Selang beberapa ketika, mereka terus bergerak secara perlahan-lahan ke atas permatang. Kapten Zainal terus mendahului kumpulan itu serta memberi isyarat kepada yang lain untuk mengambil perlindungan. Dari atas permatang itu, Kapten Zainal dapat mengesan beberapa pergerakan. Kapten Zainal dengan tenang memerhatikan pergerakan sekumpulan pengganas komunis sedang bergerak di hadapan kedudukan mereka. Setelah 15 orang pengganas komunis melintas, beliau bersama Private Arifin terus mengekori mereka turun melalui permatang. 3 lagi anggota masih belum lagi sampai ke atas permatang. Setelah beberapa ketika mengekori kumpulan pengganas komunis tersebut, kelihatan beberapa orang pengganas berhenti dan meletakkan beg galas masing-masing. Ketika itu, jarak di antara mereka dengan pengganas komunis hanya antara 5 sehingga 10 ela sahaja. Kapten Zainal memandang kepada Private Arifin dan menganggukkan kepalanya sebagai isyarat untuk mengarahkan Arifin untuk menembak terlebih dahulu. Namun, apabila Arifin memicit picu, senjatanya tidak berfungsi. Pengganas komunis yang berada di belakang sekali telah berpaling dan telah pun dapat melihat Arifin dengan jelas. Dengan pantas, Arifin mencekah semula senjata dan serentak dengan itu, mereka telah bersama-sama menembak ke arah pengganas komunis. Kapten Zainal kemudiannya telah menjerit charge dengan sekuat-kuat hatinya sambil beliau terus meluru menembak dan bergerak dengan berani menerpa ke arah pengganas komunis yang telah mula membalas tembakan mereka. Arifin dengan jelas dapat melihat seorang demi seorang pengganas komunis telah tumbang terkena tembakan Kapten Zainal. Arifin sendiri telah turut berjaya membunuh seorang pengganas komunis yang cuba mengambil senjata daripada rakan mereka yang telah cedera ditembak oleh Kapten Zainal. Seorang pengganas komunis wanita yang sudah cedera sempat melemparkan sebutir bom tangan ke arah Kapten Zainal. Bom tangan itu telah meletup berdekatan dengan beliau dan Kapten Zainal terjatuh tertiarap di atas badan pengganas komunis wanita tersebut. Senjata M16 yang dibawa telah tercampak apabila Arifin cuba untuk menarik Kapten Zainal ke tempat selamat. Beliau telah ditembak oleh 2 orang pengganas komunis yang sedang berada di belakang sebuah busut yang kecil. Lantas, Private Arifin dengan berani sambil merempuh kedua-dua pengganas komunis dan menembak ke arah mereka. Ketika itu juga, 3 anggota lain telah pun tiba dan turut bertempur, memberi bantuan tembakan. Di dalam keadaan tembak-menembak yang begitu rancak, seorang pengganas komunis yang lain terus membaling bom tangan ke arah mereka, namun tidak meletup, dan pengganas komunis itu telah dapat ditembak oleh Private Awang. Pertempuran masih terus berlaku dan tembakan dari pengganas komunis lebih ramai sudah tentunya sangat sengit. Di dalam pertempuran yang dahsyat itu, kelibat Kapten Zainal tidak lagi kelihatan untuk beberapa ketika. Mereka telah cuba memanggil namanya, namun tiada jawapan. Keadaan ini sememangnya sedikit meruntuhkan semangat mereka. Namun, anggota-anggota askar Melayu yang teguh memegang cogan kata berpantang maut sebelum ajal tidak dengan mudah menyerah kalah. Biarlah nyawa menjadi taruhannya. Walau hanya mereka berempat sahaja, namun mereka telah bertungkus lumus untuk menembak sambil bergerak untuk merapatkan diri kepada Kapten Zainal. Private Awang memberi tembakan perlindungan kepada Kopra Muhammad Adnan yang cuba rapat dan sempat mengambil senjata Kapten Zainal serta senjata M79 dari pengganas wanita yang telah mati. Pengganas yang lain telah menembak bertubi-tubi ke arah mereka dan mereka berdua terpaksa berundur dan tidak berdaya untuk menarik Kapten Zainal ke tempat yang selamat.
Di dalam keadaan begini, mereka tidak mempunyai jalan lain selain menggunakan muslihat. Kopra Adnan kemudiannya telah menjerit dengan sekuat-kuat hati, "Platun 1, beri tembakan! Platun 2, serang!" Sambil mereka berempat menembak bertubi-tubi ke arah pengganas komunis. Sejurus kemudian, tembakan daripada pengganas mula reda. Nyata, tipu muslihat dan helah daripada Kopra Adnan berjaya membuatkan komunis kecut perut. Pada jam 9.15 pagi, pertempuran telah pun berhenti. Seorang pengganas komunis yang berpura-pura mati melompat keluar dari pelindungan di sebelah kanan kedudukan mereka dan telah ditembak oleh awang. Pada jam 10.20, Platun nombor 3 telah datang ke tempat pertempuran dan kemudiannya membuat penjejakan. Setelah penggeledahan dijalankan, mereka telah menjumpai 6 mayat pengganas komunis, 2 wanita dan 4 lelaki. Senjata pelbagai jenis termasuk selaras mortar 60mm, 17 butir bom mortar 60mm, serta 31 butir peluru 40mm M79 dan beratus-ratus peluru senjata kecil yang lain. Mereka yang terlibat di dalam pertempuran hutan Ulu Muda, Gobir telah menunjukkan semangat juang yang sangat tinggi, semangat setia kawan atau ekspediko yang tiada bandingan, tindakan nekat, ketangkasan serta keberanian 4 anggota ketika cuba menyelamatkan Kapten Zainal merupakan nilai-nilai ketenteraan yang patut disanjung dan dikenang. Allahyarham Kapten Zainal yang telah menunjukkan keberanian serta sifat kepimpinan semasa bertempur dengan musuh negara telah dianugerahkan dengan bintang kehormatan tertinggi di dalam keutamaan anugerah persekutuan, iaitu Sri Pahlawan Gagah Perkasa SP oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 1 Jun tahun 1977. Sebelum itu, Allahyarham juga telah dianugerahkan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, Sultan Idris Shah dengan pingat keberanian handalan PKH pada 14 Ogos 1976 sebagai mengenang pengorbanan dan jasanya yang tinggi kepada negara dan Angkatan Tentera Malaysia. Allahyarham Kapten Zainal juga telah dinaikkan ke pangkat Major serta merta. Sementara itu, jasa dan pengorbanan Kopra Muhammad Adnan bin Juno, Prebet Arifin bin Awang Murni, Prebet Awang bin Ali dan Prebet Razali tetap tidak dilupakan. Mereka telah dikurniakan dengan pingat kepujian Perutusan Keberanian KPK oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mereka juga telah dianugerahkan oleh ke bawah Duli Sultan Kedah dengan bintang Perkasa Negeri Kedah BPK pada 18 Jun tahun 1977. Beginilah kisah 5 orang pemberani askar Melayu. Walau kalah dengan jumlah bilangan yang sedikit, namun menyerah kalah bukanlah pilihan mereka. Bak kata orang-orang tua, belum cuba belum tahu. Biarlah satu menentang 4 atau 5 musuh. Biar rebah akan ku bangkit, biar bertongkat paruh akan ku lawan. Biar hanya tinggal 1 jari untuk memetik picu senjata, biar putih tulang jangan berputih mata.